Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurkalisa Nabila binti Zubaidi dari kelas Tohoku. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi satu kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdul Rahman. Sa'labah bin Abdul Rahman ini merupakan seorang remaja lelaki yang berumur 17 tahun. Setelah beliau memeluk Islam, beliau sentiasa mengikuti Rasulullah SAW untuk mengajar. Selain itu, beliau juga dikenali sebagai salah seorang budak suruhan Nabi. Apabila baginda menginginkan sesuatu, baginda akan mengkhabarkan kepada Sa'labah. Jadi pada suatu hari, Rasulullah SAW telah menyuruh Sa'labah untuk mencari sesuatu barang. Dalam perjalanan Sa'labah untuk mencari barang yang dihajati oleh Rasulullah SAW, beliau telah melalui sebuah rumah di mana pintunya terbuka. Pada ketika itu, angin bertiup menyebabkan pintu tandas di rumah tersebut terbuka. Dan pada ketika itu, secara tidak sengaja Sa'labah terlihat seorang wanita yang sedang mandi. Lalu Sa'labah terkejut dan berkata, "A'udzubillah, ya Allah, aku takut bahawa malaikat Jibril akan memberitahu Rasulullah SAW." Dan berkata lagi, "Ya Allah, aku takut bahawa turunnya ayat Al-Quran yang menyenaraikan aku dalam golongan-golongan orang yang telah membuat dosa." Lalu beliau menangis. Kerana terlampau asyik menangis, Sa'labah terlupa akan pesanan Nabi. Lalu dia pun melarikan diri dan terjumpa sebuah bukit di pinggir Madinah di mana terdapat gua di puncaknya. Lalu dia masuk dan terus menangis kerana kesal akan perbuatan dosanya. Pada masa yang sama, Rasulullah SAW sedang menunggu ketibaan Sa'labah. Namun Sa'labah tidak berjumpa Rasulullah SAW selama beberapa hari. Selepas itu, Rasulullah SAW telah mengarahkan Saidina Umar untuk mencari Sa'labah. Lalu Saidina Umar mencari Sa'labah dan terjumpa Sa'labah di tempat persembunyian itu dalam keadaan sangat lemah kerana tidak makan selama beberapa hari. Lalu Saidina Umar berkata kepada Sa'labah, "Ya Sa'labah, Rasulullah SAW ingin berjumpa dengan kamu." Lalu Sa'labah berkata, "Kenapa? Sudah turunkah ayat Al-Quran menyatakan tentang dosaku? Adakah malaikat Jibril telah memberitahu tentang dosaku?" Lalu menangis. Oleh kerana keadaan Sa'labah yang terlampau lemah, Saidina Umar mengiringi Sa'labah ke rumahnya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW telah menziarahi Sa'labah. Ketika itu baginda telah melihat Sa'labah dalam keadaan terlantar, lalu telah pergi kepadanya dan meletakkan kepala kepada ribanya. Lalu Sa'labah mengalihkan kepalanya daripada riba baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW telah bertanya kepada Sa'labah, "Kenapa wahai Sa'labah?" Lalu Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, kepala yang penuh dengan dosa ini tidak layak berada di atas ribamu." Lalu baginda Rasulullah SAW bertanya lagi, "Apakah yang kamu mahu wahai Sa'labah?" Lalu Sa'labah menjawab, "Aku mahu pengampunan daripada Allah." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Apakah cita-citamu wahai Sa'labah?" Sa'labah menjawab, "Cita-citaku hanya syurga. Tolonglah doakan aku semoga Allah mengampuni dosaku." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai Sa'labah, aku jamin apa yang kamu mahu dan cita-citamu. Sesungguhnya ini adalah bukti taubatmu." Selepas beberapa ketika, Sa'labah pun menghembuskan nafas terakhirnya di atas riba Rasulullah SAW. Setelah mayatnya dikafankan dan telah sedia untuk dikebumikan, Rasulullah SAW ketika itu tiba lewat sedikit. Lalu para sahabat telah membuka jalan untuk Rasulullah SAW untuk menghampiri kubur Sa'labah. Ketika Rasulullah SAW ingin menghampiri kubur Sa'labah, para sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan yang susah, seakan-akan tersekat untuk berjalan menghampiri kubur Sa'labah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami telah membuka jalan. Mengapa Rasulullah berjalan seakan-akan tidak selesa?"
Lalu Rasulullah menjawab, kamu tidak nampak bahawa begitu ramai malaikat yang telah menghadiri untuk menghantar Sa'labah ke kuburnya. Masya Allah, begitulah kisah hebat seorang pemuda bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Beliau begitu mengharapkan keampunan Allah, begitu malu menghadap Rasulullah, begitu takut dengan azab Allah kerana secara tidak sengaja terpandang seorang wanita secara tidak sengaja. Jadi kita cerminkanlah diri kita. Adakah kita akan bertaubat seperti Sa'labah kerana perbuatan dosa kita yang secara sengaja? Adakah kita akan bertaubat dan menyesal seperti Sa'labah kerana perbuatan dosa kita yang tidak sengaja? Jadi sampai sini saja tazkirah saya. Sekian, terima kasih.